Okey. Jap. Okey, so hari ni cikgu akan mulakan dengan asas badi set 1 kertas 2 bahagian B. Betul set yang ini Risau cikgu tertukar-tukar ni, confused dah. Asal yang betul ni sebab cikgu dah cek balik rupanya yang untuk kelas pengukuhan adalah set 2. Cikgu yang pening. Banyak sangat set. Sekejap cikgu nak set up. Nak set up USB pen tablet ni. Is it on? Oh. Semua nampak slide cikgu? Nampak je. Nampak ya? Okey, ini buku dia. Ini buku dia. Kalau kamu ada buku ni, tak payahlah kamu print out. Kamu tulis je dekat buku tu kalau ada. Kalau tak ada, print out lah. Okey? So, kertas 2 bahagian B macam biasa memang ada 45 markah. Okey, kamu kena jawab semua soalan. Bahagian A jawab semua soalan, bahagian B pun jawab semua soalan. Okey, kita terus mulakan dengan soalan pertama di bahagian B, soalan nombor 11. Okey, ini adalah insurance bab form 5. Okey. Okey, Encik Suman membeli insurans kebakaran untuk kedainya yang mempunyai nilai boleh insurans. Okey. Sorry. DLP had an insurable value of 760,000 ringgit. The fire insurance policy board has a co-insurance provision, ada co-insurance to insure 85% of its insurable value and a deductible of 4,000 ringgit. Okay, co-insure ni maksudnya 85% pihak insurans bayar pampasan, another 15% dia kena cover. And then deductible means the first 4,000 tu mesti dia yang tanggung lah. He will bear the cost. So kalau dia punya cost itu, pampasan itu kerugian itu kurang 4,000 ringgit, dia tak boleh claim. Tu syarat dia. So Mr. Suman's shop suffered a loss of 180,000 ringgit due to a fire. Okay, so dari sini soalan dia, kita nak calculate amount of compensation Mr. Suman will receive. Okay, ini kalau if dia punya insure kedai dia tu dua cara. First, at the amount of required insurance. Okay, amount yang diperlukan untuk menginsurankan dia punya kedai tu. So, pampasan untuk kes ini pertama, kita kena kira dulu RM180,000, tolak deductible RM4,000 sebab ada deductible kan. Okay, RM176,000. Kalau kerugian dia RM180,000, dia kena tanggung RM4,000 sahaja. Ini kalau dia betul-betul insuranskan kedai dia tu seluruh nilai RM760,000. Okay. Tapi lepas tu ni pula. Yang kedua, dengan jumlah RM500,000. Okay. Kalau dia cuma insuranskan RM500,000, bukan RM760,000. Okay. Hence determine the co-insurance penalty. Okay. So untuk jumlah insurans yang harus dia beli, 85% daripada RM760,000. Okay, yang dia patut belilah, so RM646,000. Bayaran pampasan yang dia boleh terima, okay, dia kata sini patutnya 85% ni dia patutnya 646 lah, tapi dia bayar RM500,000. Okay. So RM500,000 daripada jumlah yang dia patut insuranskan ini, RM646,000, okey, kita buat nisbah lah kadaran berapa persen yang dia bayar. Sebab sepatutnya 85% daripada RM760,000 ni. Tapi dia nak bukan bayar, dia insurans kan. RM500,000 daripada RM646. So kamu kena darab dengan nilai kerosakan ataupun pampasan sebab kebakaran RM180,000 ni. Dan jangan lupa tolak deductible RM4,000. Okey. So kamu akan dapat 135,318.89. Okay, ni. Penalty co-insurance, nak kira dia 180,000 tolak nilai yang bayaran pampasan yang dia akan dapat ni. So RM40,681.11 adalah nilai yang dia kena bayarlah. Dia kena tanggung sendirilah maksudnya. Okay, so yang B pula.
hitung bayaran pampasan yang diterima oleh Encik Suman jika dia menginsuraskan kedai itu dengan RM620,000 dan kedainya telah mengalami kerugian menyeluruh. Sorry cikgu ni cik baca BM je, padahal kelas DLP kan, tapi tak apalah ya, halal lah. Okay. So, dia patutnya kalau dia nak dapatkan yang ni, co-insurance 85% ni kan 646, tapi dia buat 620,000. And then tiba-tiba kedai tu total loss. Total loss memang habis. Okay, so macam mana pengiraan untuk pampasan dia? So bayaran pampasan dia ni, jangan lupa kita kena tolak dulu deductible lah. Pampasan kan, nak claim pampasan, kita kena keluarkan dulu nilai deductible. Sebab deductible tu adalah part yang dia Encik Suman ni kena bayar. So daripada RM616,000 ni. Okay, inilah dia punya pampasan. So markah dia, satu di sini tunjuk penyertaan ataupun jawapan teruslah. Bayaran pampasan untuk A1, A2, satu markah kat sini, and then satu markah untuk penyertaan melibatkan peratusan ni. Darab 180, tolak 4,000. Satu markah lagi pada jawapan. Satu markah pada pengiraan tolak penalty co-insurance. Dan jawapan dia, betul kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah ni untuk first. And second ni 1 mark each lah dekat working ni. Okay. So cikgu faham bab insurance ni baru, banyak sangat perkara yang kamu nak kena ingat, tambah-tambah lagi kena hafal jenis-jenis insurance. So nak tak nak latihan memang kena banyak lah. Sebab ni even cikgu sendiri pun jawab, cikgu buka balik buku. Okay, untuk soalan nombor 12, rasanya macam kamu dah pernah jawab. Tapi cikgu explainkan sini. So dia punya soalan ni kamu tak boleh guna kertas graf . Tidak boleh guna kertas graf. No graph paper at all. So dia akan bagi kamu empty space ataupun dia dah provide space untuk kamu lukis. So kamu kena guna space yang dia provided. So dia tunjuk sini lah. Diagram 6 shows a combination of a cuboid and a right prism with a square base BPQC. Oops. Okay. And with the square, on a horizontal plane, dah jadi typo horizontal. Trapezium BPUT yang sini, biru ni, is the uniform cross section of the prism. Okay. Dia akan bagi tahu uniform cross section. So kamu highlight perkataan ini tau. Sebab nanti bila kamu nak kira volume pula. Bila kamu nak melibatkan dia punya view, mesti ada melibatkan cross section yang dia beri tu. Okay, tengok ni side X ni. So mesti ada sebab kenapa dia bagi tahu cross section. So kena highlight dia punya keyword. Okay, rectangle PQRU ni yang condong ni, yang sengit sikit ni, is an inclined plane. Given G is the midpoint of TB. Okay, G kat sini, midpoint of TB. So, kita boleh tahulah ketinggian dia. Sebab dia 3 kan, dia kata 3. So, ni 3, so GT pun 3. Okay, tu reason dia bagi tahu. So, first, draw to full scale the plan of the composite solid. Okay, full scale the plan. Full scale, okay, penuh. Kamu kena kira exactly, ukur guna pembaris, lukis guna pensel. Tak boleh guna kertas graf, tak boleh mengkira bilangan petak. No. Okay. So contoh kalau kamu lukis diagram ni dekat buku maths kamu yang petak-petak tu, so jangan gunakan petak dia tu sebagai kiraan 1 cm. Big no. Siapa guna yang petak tu salah. Kamu kena ukur exactly dia punya cm. Okay, so kita nak pelan. Pelan means kita view daripada atas. Kita from top view. Imagine you are looking the composite solid from top view. So, ni cikgu tulis unjuran dari atas ke bawah. Kamu dah belajar form 3 ya. Okay, unjuran orthogonal projection. Mesti direct jatuh perpendicular pergi kita directly normal to the surface. Maksudnya normal pergi horizontal plane. Contoh macam kita ada H. H ini kamu akan nampak dari atas, dia akan overlap dengan A. Dia akan jatuh pada A. Unjuran dia lah, bayang-bayang dia. Kalau kamu letak torchlight ke atas, H itu, point itu akan jatuh tepat atas A. Sama juga dengan E, drop right onto D. S, dia akan overlap dengan F dan C. So kamu akan nampak S dahulu, and then baru F. So di belakang kan, and then baru C. Itu yang kalau labeling S/F/C. Kalau kamu ingat lagi lah. Okay.
Kalau T drop on to G and B. Okay, R sini special sebab dia bagi tahu yang kita punya PQRU ini inclined plane. So kalau inclined plane, R ini takkan jatuh atas Q, okay? Incline. So dia akan jatuh right before, a little bit before Q here. Okay? On this dash line lah kat belakang ni, belakang muka ni. Same goes for U. Dia pun akan jatuh sini, somewhere here. Okay. So kita dah tahu tadi kita punya prism ini, dia punya base adalah square. Square base BPQC. So kalau kita tahu PQ5, so BP ini pun 5. Same goes for CQ. And awak dah tahu SR ini 4 means yang distance ini ni, okay, 1 cm. Okay, itu kita dah tahu. So kita pun lukislah. So unjuran tadi jatuh ke bawah. So kita akan nampak line ini dahulu di atas. Nampak ya? Line yang di atas ni solid line. So kamu kena imagine dia didropkan ke bahagian bawah base of the solid. So dia akan jatuh ke bawah. Tengok ya. Tengok ya. Saya tunjuk sekali ya. Okay, tengok. Yang ini kita memang nampak lah. Sebab dia sengit kan. Tapi yang ini, UR ini akan jatuh ke sini. PS jatuh dekat DC. HE, bayang-bayang dia akan jatuh pada AD. Kita guna istilah bayang-bayang lah kalau kamu tak suka istilah unjuran. Kenapa solid line? Sebab kita nampak dia on top. Kita nampak sisi tu dekat atas. Okay? Mesti kamu akan tanya, cikgu yang ini ada dash line. FG, kenapa tak lukis dash line? Okay, so if you have a dash line lah, cikgu bagi logiknya lah kenapa kita lukis solid line. Tengok kamu ada dash line. And then dekat atas dia kamu ada solid line. So what happened to that dash line? Okay, dia pun jadi solid lah. Alright, so kita lukis solid line sahaja. So tak payah nak pening-pening. Sebab kita nampak dia first. Okay. So bentuk yang kita lukis, lupa mention juga, yang tepi ni pun kita nampak solid lah. Ambil tepi, ambil tepi. So sebenarnya kita akan nampak yang tapak dia tu. And di sini 1 cm lah. Kamu nak lukis, kamu jangan lukis menyengit tau. Jangan lukis menyengit. You have 2 option only. Sama ada yang nak tegakkan dia ataupun yang melintangkan dia. So sini dia melintangkan. Okay. Jangan lukis sengit. Alamak cikgu, macam mana nak lukis sengit? No, jangan sengit. Okay, kena melintang atau menegak. Lukisan tu sengaja bagi sengit supaya nampak macam 3-dimensional. Okay. So, di sini marking dia kita ikut size baju lah. Cikgu dah pernah sebut sebelum ni. S, which is shape. Bentuk betul. Bentuk betul. Kita ada rectangle 3 ni. Ataupun big rectangle ada line ni. Okay, bentuk betul. 1 mark. Shape. M, measurement. Measurement betul. Measurement exactly. Full scale. Betul. 1 mark. Okay, untuk measurement ini, misal kata kamu terlebih lukisan terlebih. Okay, kita terima plus minus 0.1 cm. Okay, untuk angle pun sama. Contoh kita nak 90 degrees kan right angle tepi ni. Kamu sengit sikit, kita terima plus minus 1 degree. Macam mana pemeriksa boleh tahu? Okay, kami sebenarnya kalau menanda secara hard copy, dia dah ada kertas tekap tu lah, tengok je. So kalau macam online tu maybe dia ada software dia lah. So measurement tu 1 mark. And next, line. Correct type of line use. Sini. All solid line. 1 mark. And then line dia ni tak ada yang sengit-sengit lah, gegar lah, bulu-bulu lah, berlapis-lapis lah, ataupun tak sampai lah. Okay. Everything is perfect, 1 mark. So 3 marks here. Okay, ini untuk plan lah, plan, pelan. Okay, 3 marks. Dia tak ada bagi space macam yang ada 4 petak. So kamu boleh guna je space kosong yang dia bagi tu. Menegak ke melintang, terpulang, jangan sengit. Okay, next. Draw to full scale again. Kita nak elevation on a vertical plane parallel to ABP as viewed from X. Okay, kita andaikan kita punya pandangan mata dari sini. Kita melihat ke arah composite solid ini. So unjuran ini daripada depan ini, daripada depan sinilah bahagian X ini, kita kena unjurkan each point pergi belakang. Okay, pergi belakang dia. So, A pergi D, B pergi C, okay, ni semualah akan pergi belakang. Semua ke arah belakang. So, kamu dah nampak dah bentuk belakang ni, kita ada combination of trapezium, yang dia dah bagi tahu uniform cross section tadi, and a small rectangle there. Okay.
Okay, shape of type of line dia pula, kamu nampak sini, kamu nampak semua all solid line. Nothing is hidden behind it. Everything is overlap lah. Contoh HG dia overlap dengan EF. TU dia overlap dengan SR. Okay. And also yang vertical pun sama. So kita akan dapat bentuk ni lah. So kita pun lukis, okay? So macam mana nak ukur yang sengit ni cikgu? You don't have to measure the sengit-sengit one, okay? Kamu cuma perlu lukis yang mana yang straight ni dulu. Kamu lukis je semua ni yang straight ni. And then you draw BP, and next you draw yang TU atas ni. So you know 4 cm, 5 cm. Tak payah ukur punya sengit ni, kamu sambung saja. Just sambungkan, kamu akan dapat yang tepat. Okay, 4 marks here. SML macam saiz baju lah, shape, trapezium dengan small rectangle, 1 mark. Measurement, correct measurement. Okay, tapi sini dia special sikit, 2 marks sini sebab kita ada yang sengit ini. So itulah menyebabkan 2 marks. Contoh kalau kamu terlukis salah ke garisan ni, tak dapatlah, dapat 1 markah je. And then kita punya line semua all solid lines. Specialnya pelan dan dongakan ini, kenapa cikgu kata special? Dia senang. Tapi senang hilang markah. Let's say shape correct, 1 mark. Measurement salah. Okay? Completely pelik lah ukuran tu. Dia tak ada markah dah untuk L lines. Dia akan dapat automatic yang first ni je. S ni sahaja 1 mark. Once you salah yang second, kita tak akan tengok dah point yang ketiga. Okay? So jangan salah lah. Bila you salah tu memang dia tak akan proceed pergi next point dah. So kalau shape dah salah memang terus 0. Okay, itu dangerousnya. So ni 4 marks. Next kita nak elevation from Y. From Y here. So unjuran dari depan sini pula. Kita nak unjurkan semua ke belakang sana. Ini pun depan ke belakang. Ini pun depan ke belakang. Memang kat depan betul tak? Tapi dia punya view tu daripada arah mana? Okay, Y. So kita pergi semua unjur, pergi belakang. But this time, be careful. Sebab kita punya solid ni, belakang ni tak ada benda. So kita kena imagine kita memampatkan dia ke belakang. So P itu akan pergi dekat A, ke Q, ke D, R pergi over here, okay, sebab kita nak dia macam satu plane lah, supaya tak adalah menyengit diagram tu. Okay, and then line ini PQ semua akan pergi belakang, which is solid line. And also RU pun akan pergi belakang. Tadi kan kita dah ada unjuran yang ini kan. Anak panah ni kita sambung je lah line dia. So kita dapatlah 2 ni. And then side tepi ni yang sengit ni pun kamu akan nampak jatuh straight je. Dia akan overlap dengan TB ni. Pak pergi belakang. Okay. And yang ini pula G akan jatuh atas H. F akan jatuh atas belakang ni. Tak nampak. E. So dia akan jatuh ke belakang ni. Tapi disebabkan dia dash line lah. Sebab dia di belakang. Dia tersorok di belakang. Hidden behind. Kita tak nampak. Kita tak nampak pun sebenarnya daripada view kita. Tapi kita tahu dia ada di belakang. So we have to draw it anyway. But using dash line. Dash line. So unjur ke belakang. Everything kita unjur ke belakang. So drawing kita macam ni lah. Okay, 3 marks. SML lah. Shape correct. Rectangle 1 mark. Measurement all correct. 1 mark. And then lines ada 2 types of lines. Kita ada solid line and then kita ada dash line ini. Okay. Tidak ada markah pun untuk label. So tak label pun tak apa. Tapi kalau kamu label and salah, itu problem. Kita akan tolak markah. And then satu perkara yang budak suka buat adalah ini. Sebenarnya jangan buat. Anak panah tu. Suka sangatlah menunjukkan anak panah tu. Tidak perlu. Contohlah buat anak panah kan. Nak juga dia buatnya. Nak juga 5 cm. Dia akan jadi salah kalau lah anak panah kamu ni tak sampai pun ke hujung ni. Nampak tak hujung ni? Contohlah kamu kuranglah 0.1 cm daripada anak panah tu untuk menjadikan 5 cm. Salahlah kamu. So to be safe tak payah buat. Okay. And one more thing. Satu side ini sama panjang dengan side atas kan? So label sekali sahaja. Tak perlu label semua nak label. Tak perlu. Okay. Contoh yang ini dia sama dengan ni. Okay dah sebelah ni je kamu label. Satu side ni je kamu label. Label okay. Tak perlu label semua untuk measurement.
So inilah total tadi 3, 6, 10 markah lah kamu akan dapat untuk lukisan. Okay, next. Number 13. Teacher Esther chose not more than 30 pupils to participate in a marching competition such that the number of boys is at most twice the number of girls. So bila kamu baca soalan, dia dah ada muncul perkataan at most lah, at least lah. Okay, ini adalah linear inequalities. Okay, form 4. So first, write two linear inequalities other than x greater than equal 0 and y greater than equal 0 which represent the selection of the marching members. So dia bagi tahu buat lagi dua selain daripada x greater than and equal 0 dengan y greater than equal 0 sebab itu adalah paksi x dan paksi y. Dia tak mahu kamu jadikan itu sebagai jawapan. Paksi x dan paksi y tu dia nak kata hello semua orang dah tahu, so tak payah tulis. Okay. Okay. So dia tak payah tulis. So dua ini adalah berdasarkan statement di atas. So dia bagi tahu not more than 30 pupils which is consists of girls and boys lah. And then number of boys is at most twice number of girls. So boys ini kita selebih-lebihnya 2 kali at most tu maksimum lah. So kita buat andaian dulu. Let's say oh ni guna BM. Let's say kita punya girls, perempuan X, lelaki Y lah. So kita tahu bila boys and girls kita tambahkan less than or equal 30. Sebab dia kata not more than 30 maximum. Tak boleh lebih. And then Y is boys lah. Boys ni maximum adalah 2 times of girls. So it has to be less than or equal to 2 times girls. Tu maksud dia. At most lah 2 kali perempuan. So tak boleh lebih daripada tu. Okay. So less than lah sebenarnya. So you write this down 1 mark and 1 mark. Oops, sorry lagi sangat 1 mark. So 2 marks. Okay. And next. Okay, untuk part of this question, dia minta kamu guna kertas graf lah. Dia dah sediakan dekat halaman, dekat kertas handout yang cikgu bagi tu. And then also dia provide kamu punya scale. Oh, tak ada bahasa Inggerisnya. Sudah. Okay, scale dia kata 2 cm to 5 students on x-axis and horizontal and vertical axis. Dua-dua. Kita nak guna 2 cm to 5 students lah, boys or girls. Okay, dia nak kamu draw and then you shade region yang satisfy the linear inequalities yang kamu dah tulis tadi. So tadi jawapan kita ada 2 ni. Okay, so from these 2 linear inequalities, kita nak lukis linear lines. So bila you have linear inequality symbol, actually kita nak lukis lines, kita kena tukar pergi equation, equal. Tukar pergi equal. So linear, you only need at least 2 points. So jangan, don't bother to calculate lots of points, just 2 points. So kita ambil lah nilai yang mudah lah untuk x plus y equal 30. Let's say x equals 0. You will get y equal 30. X equal 0, tutup je lah. Y equal 30. Or, if x is 30, y is 0. Okay. For this second equation, kita letaklah bila x equal 0, y 0. And bila, let's say x 15 lah kita ambil. Sebab kita nak menjadikan dia sama 30 ni. Dapatlah y 30. Okay. So, dapat dah point-point dia. So, kamu akan dapat lukisan macam ni. Okay, yang ini, yang menurun ke bawah ni x plus y equal 30. Kamu kena lukis solid line. Okay. And next, kamu ada yang ni pula, y equal to x, solid line. Okay. And also, kita ada x axis and y axis. Kita akan shade region yang di sini. Okay. So, ada masalah ke shading region ini? Tak tahu macam mana nak dapat? Okey ke? Okey juga. Okey, yang ini untuk shading ini, kamu kena guna pensel. Jangan guna pen and jangan mewarna. Bukan mewarna, lorek. Mewarna kamu buang masa. Nanti masuk kita dengan mewarna. Kamu kena lorek tu buat garis-garis je. Penuhkan ruang itu. Okey? So, markah dia 1 mark untuk betul line kamu yang kamu lukis ni lah. And then 1 mark untuk another line, 1 mark lagi untuk kita punya shading. Okay, kalau kamu punya garisan ini, contohlah dua-dua garisan ni kamu terbuat dash line. Tak ada markah lah, dia nak kena betul sebab dia 3 markah je. Okay, ataupun mungkin dia perlu 1 markah. Ya? Kalau saya buat
Boy to X, girl to Y. Boy adalah X. Oh, flip sikit lah kamu punya ni ya. Lain sikit. Bukan diagram apa graf tu dia tak bagi yang XY tu. Boys girl tu. Hantar buku ni. Dia tak ada bagi Tak ada cikgu. So diagram dia berbeza sedikit lah, betul tak? Tapi persamaan saya sama dengan cikgu. Persamaan sama, cuma diagram yang awak shade tu berbeza lah, betul? Okay, tak apa. Nanti rasanya betul, tapi nanti you snap gambar lah biar cikgu tengok, okay? Kalau macam was-was nak bagi markah, snap je gambar nanti masa submit dekat cikgu markah, snap gambar yang ni kan cikgu semak. Rasanya betul je tu, sama je. Cuma bentuk je lain sikit, kedudukan je lain sikit. Okay? Ada lagi sebarang soalan? Yang ini tak ada masalah lah. Kalau lelaki perempuan tu terbalik tak ada masalah sebab dia tak mention awal-awal kan. So dia ada dua pilihan lah sini bentuk tu, nanti cikgu check ya. Okay. I think yang ini pun tak ada masalah untuk awak. So ini kali ni daripada graf yang sama tadi dia minta kita tentukanlah, determine number of girls when the number of boys is maximum. So number of boys, kalau ikut graf cikgu, number of boys maximum dalam kita punya region yang cikgu shade ini, maximum pada sini 20. Maximum boys at 20, drag dekat kita punya region yang kita shade ini, maximum point ni, tarik ke x-axis and you can see 10 girls. Okay. Tadi siapa yang lukisan je lain tu? Fatin ke? Siapa? Saya, Yasmin. Yasmin. Jawapan awak sama tak? Perempuan 10. Ke lain? Sepatutnya sama lah. Dia akan jadi sama. Sama cikgu. Sama kan? Okay, tak ada masalah lah. Right, so bila Y maximum boys, girls kita 10. And then, apa lagi diminta? Oh, maximum cost of the marching clothes when 22 girls are selected. 22 girls, so cari ke x-axis 22, tarik ke atas. Kita dah tahu girls 22, so boys dia 8 lah sebenarnya kan sebab kita tak nak lebih daripada 30 kan. So dia kata cost dia kalau baju perempuan 180, baju lelaki 150, so kita kena kira. So when X is 22, Y equal 8, so maximum cost RM180 times X, 22 girls tadi, plus RM150 times 8, number of boys, total dia RM5,160. So 5 markah itu, kamu tunjuk dekat diagram kamu tu pun ada markah ya, 1 mark kat sini. Let's say tak tunjuk dekat diagram, kamu tunjuk, kamu buat ayat. Okay lah, kita terima dekat sini. 1 kat sini. 2 marks lah terus, dapat 2 marks kat sini. Okay. Dekat diagram lagi sekali untuk yang second one, 1 mark bila kamu show dekat graph. 1 mark dekat working kamu tambah, darab, and then final answer. Let's say kamu tidak tunjuk pada graph. Tak tunjuk pun pada graph. Okay. Sebab dia tak kata pun tunjukkan pada graph. Dia cuma kata from the graph. So, kamu tak tunjuk, kamu state. Kamu state kan, when X equal 22, Y equal 8, kita bagi markah di situ. So, total dia 5 marks. Clear ke? Cikgu sambung ya. Nombor 14. So diagram 7 shows the speed time graph for the journey of Maharian by car. Okay, sini kita ada 24-hour system. Every time dapat soalan macam ini, kamu kena lihat dia punya axis. Kenapa? Sebab nanti untuk pengiraan kamu sangat penting. Sebab laju kat sini speed dia kilometer per hour. Dekat sini kita ada 24-hour system. So bila kamu ambil dia punya tempoh masa, duration kat sini, you will get in terms of minutes. So bila nak buat calculation minutes itu kamu kena convert pergi hour. So kalau awak mislook benda ini, jawapan kamu akan salah. Okay? Sebab dia per hour, so kita kena convert time ni semua pergi hour lah, bukan dalam minutes. So A, state the duration in minutes. Dia minta in minutes, okay tak apa. During which Maharian drive at a uniform speed. Uniform speed dia ni yang flat ni je. Sebab ni graph, speed time graph kan, yang flat ni je. Okay. So our answer here is 10 o'clock
minus 9:15 lah. Itu adalah 45 minutes lah. If kamu tak show pun yang tolak-tolak ni 45 minutes kamu state sahaja pun sebab dia minta state je kan. So 1 mark. Okay, next. Given the acceleration of Maharian's car in the first 15 minutes, sini, okay, is 336 km per hour, calculate the value of U. Okay, bila dia sebut acceleration, actually dia nak kamu relatekan dengan gradient. Okay, gradient. So kita boleh cari nilai U, here kita start 0, 0 lah. Okay. Sebab tempoh masa, kamu jangan ambil 0900. Tempoh masa 15 minutes. Dia dah bagi 15 minutes. Tak payah fikir dah pasal 0900 lah dia punya coordinate. No. Terus ambil 15 minutes. Sebab kita tahu kita nak, kalau cari pecutan, dalam fizik kamu belajar, final speed minus initial speed over total time. Okay, kalau kita refer kepada gradient pun sama je. Okay, U sini yang final ni minus 0. Okay, kamu akan dapat bahagi 15. Akan dapat 336. So substitute je. U minus 0. Okay, tak payah letak ni pun tak apa. Terus dia letak 15 minutes. Sebab risau bila kamu buat macam ni kamu jadi confused. Kamu pula yang pening. Okay, so letak 15 minutes terus pun tak ada masalah. And then convert lah dulu pergi hour. 15 minutes kamu kena convert pergi jam dulu. Okay. Jangan lupalah sebab kita punya 336 ni kilometer per hour kan. Dia in terms of hour. So awak akan dapat U adalah 84. If you calculate 15 ni separately, okay, convert pergi hour, make sure awak ambil dia punya fraction lah, senang. Tapi ni rasanya dia exact decimal, tak ada masalah lah. It is 1/4, 0.25, so tak ada masalah. Kalau dia punya decimals tu yang panjang berjela-jela, kamu dah round off kan. So better janganlah ambil yang decimals tu, ambil yang dia punya apa fraction. Selamat. Okay. So dapat 84 lah U kita tukar kat sini 84. Next. Given the total distance traveled by Maharian's car is 109.5 km, calculate the final speed. Final speed sini. Kat sini. Okay. Tak tahulah berapa, letaklah V. Dia nak in kilometer per hour. So ini final speed. Kat sini ya. Tapi kita nak consider dia punya distance. Total distance travel is everything under the graph. Everything under the graph. So we have this. Actually ni trapezium yang graph cikgu ni macam sengit sebab cikgu snap tu tak kemah. Okay. So untuk first ni trapezium, so 1/2 times, okay. Yang sini, ni adalah 1 hour. Tapak ini 1 hour. Kita nak dalam terms hour. So 9 o'clock until 10 o'clock, 1 hour. So 1 plus, yang atas ini 45 minutes kan. So 45/60. So ni. Times height dia. Trapezium kan? So 84. Okay. Next, another trapezium yang belah sini. So kamu jangan anggap dia stop dekat sini, oh triangle. No, jangan buat silap macam ni. Even kita dah tahu area under the graph. So tag everything under the graph. Ya. Ni yang selalu budak salah. Okay. So ini pun trapezium. So 1/2, okay, times parallel. Yang parallel dia kali ni yang ini. Which is 84 plus V, okay, 84 plus V times height dia, kali ni macam ni, balik sikit, rotate dia. So ini 30 minutes lah ataupun 0.5 hour. So divide 60. Equal 109.5. Okay. So next kamu boleh solve kan, kamu akan dapat dia V dia 60. Okay, tak kisahlah apa kaedah kamu guna nak solve kan, nak expand dulu ke, nak darab everything by 2 ke, tak ada masalah. In the end awak akan dapat juga in the end 60. Okay, so awak kena mention dia punya, jangan mention V. Not V. Soalan minta calculate the final speed. So awak jangan tinggalkan dia V equal 60. You have to state properly. So final speed equal 60 km per hour. Okay. Okay, next. Dia nak calculate the rate of change of speed in kilometer per hour of Maharian's car for the last 30 minutes.
ini adalah acceleration. Last 30 minutes yang sini. Tapi dia menurun. So kita nak mencari deceleration. Soalan minta rate of change of speed. Dia tak sebut pun acceleration ke, deceleration ke. So since we know he is decelerating, so our answer will be negative. So rate of change of speed, final speed 60 minus initial speed 84 divide total time 30 divide 60 lah, convert pergi hour. So awak akan dapat negative 48 km per hour. So markah sini 1 mark for A, 2 marks for B. Kat sinilah markah dia. And then C, 1, 2. Kat sini and 3 marks. Bila you state, you can state 1 mark, final 1 mark untuk C. And then D, 1 mark bila you you substitute formula D correctly and final answer negative 48, 1 mark. So total di sini 58 marks. Okay, number 15. Okay, Aminah spent 26 ringgit to buy 4 kg of chicken. How much does Lily need to pay if she buys 7 kg of chicken from the same store? Solve this problem through mathematical modelling based on the following aspects. So, cikgu perasan ingat, cikgu fikir mathematical modelling ni hanya keluar kat section C. Rupanya B pun dia boleh keluar juga. Okay. So, wajib jawab jugalah. Tak boleh nak kata dia pilihan lah soalan ni nampaknya ya. So, ada probability dia boleh keluar di section B. Kalau keluar section B memang you have no choice. Okay, first identifying and defining the problem. So kita nak define, kita identify kita punya problem. So sini adalah kita tahu, okay, we know that the cost of 4 kg of chicken is 26 ringgit. Okay, ini yang first kita selalu buat kan dalam latihan kan. So we know what we know, okay, daripada statement dia bagi. Okay, next, apa yang soalan minta? So soalan minta kita determine the total amount that needs to be paid for 7 kg of chicken. If you say determine the total amount that Lily need to pay if she buys 7 kg of chicken, boleh, sama. From the same store, boleh. Tak ada masalah. Okay. Next, making assumptions and identifying the variables. So first assumption kita kena assume proportion of mass and cost are fixed. Maksudnya harga harga tak berubah lah. Okay. Assume the proportion of mass and cost are fixed for the chicken sold in the store. Harga ayam di kedai tu tak berubah lah hari ni ke esok ke, bila-bila pun sama je. Okay. Tu kita punya andaian. And then jangan lupa let X equal mass of chicken and Y equal total amount of payment. Awak kena buat let ni lah sebab awak tahu the relation dia adalah harga and kg kg ayam dan benda yang kamu kena bayar, cost dia, harga dia. So ada dua benda. And you also know it will varies kan, proportionally lah. So kita kena buatlah ni Y varies directly as X. Hence Y equal KX where K is a constant. So sini untuk identifying 1 mark, so 2 marks. Untuk yang assumption sini 2 marks sahaja. So you letting benda ni 1 mark. Okay? Mana ni? You assume benda ni 1 mark. You letting X and Y punya value tu and then you bagi tahu dia Y equal KX, itu lagi 1 mark. Okay? So you state je let Y ni, X ini, therefore Y equal KX with K is constant, kita terima dah. Assumption kita memang kena assume harga tu samalah. Kalau tak kita tak boleh relate kan harga yang Lily bayar dengan Aminah kan. Okay, next. Applying mathematics to solve problems. So kali ni kita kena buat substitution. Macam mana yang kita biasa buat lah. Substitution. X equal 4 and Y equal 26. Kita substitute dalam kita punya Y equal KX sebab kita nak mencari K. So you will get Y equal 13 over 2X ataupun 6.5X. So next, you pun substitute lah yang Lily beli ni, 7 kg ayam. So dia kena bayar RM45.50 sebab dia nak kita menyelesaikan masalah, kita aplikasi matematik kan. Applying mathematics to solve problem. So kita solve lah, kita try kira berapa. So mark dia 1 mark bila you show Y equal 6.5X or 13 over 2X ni, 1 mark. And then 1 mark bila you kira total amount dia kena bayar ni lah. Next, verifying and interpreting solutions in the context of problems.
So kita kena buat dia punya lebih mendalam analisis lah. So kita pun tunjuk kita punya graph. So kita tahu dia punya relation is linear. Draw je, sketch. X, Y, sketch je. Macam ni, garisan macam ni. And then kita pun state this is a linear function model. Y equals 6.5x. Obtain. So you can state sebab dia kata dia nak kita interpret lagi kan. So not suitable to be used for long term. Awak pun tahu harga barang bukannya kekal kan. So mesti dia berubah-ubah lah. So kita kena mention lah not suitable to be used for long term. This is because the cost of chicken is subject to the market price. Okay, it's subject to the market price. Therefore, the proportion of cost to mass of chicken is always changing. So as long as you mention the price is not fixed ke, the price is changing ke, apa orang panggil, it will be expensive in the future ke, tak ada masalah. Okay, not valid for long term, sebut je asalkan alasan tu lebih kurang sama, kita terima. Thus a new model is needed when the cost of chicken changes. Ni kena sebut new model is needed. So maybe dia akan relate dengan time. Okay, tapi kita tak payah nak memurnikan lah kan, tak minta kan. So 1 mark bila you state kita punya linear model is not suitable. Okay, tapi you show lah kita punya sketching. Okay, so kita pun bagi tahulah the price is always changing. 1 mark. Okay, and you mention new model is needed lah. Next, refining the mathematical model and reporting the findings. Okay, sebenarnya kalau kita nak buat refining, nak murnikan lagi boleh, tapi kita punya maklumat tak cukup kat sini. Okay, dalam masalah ini, okay, in these problems, we are not able to refine the model due to the market price of chicken is always changing. Okay, ataupun we don't have enough information about the market price in the future pun boleh. Okay, so we are not able to refine the model. Report the findings of the problem solving based on interpretation of solutions. Maksudnya kita berdasarkan yang kita dah kira tadi je lah. Itu je lah kita punya report. Okay, ni lah. So 1 mark macam ni. Ni ayat ini sebenarnya kamu boleh je baca kat buku modul sebelum ni, dia ayat dia lebih kurang sama je. Okay, sebab bila kita tak boleh refine some of the models, kita punya scheme of answering is like this lah, ayat dia ya. So we are done with section B for paper 2. Nampaknya kita tak cukup masa untuk section C, but never mind, cikgu try siapkan video untuk part A and part C hari ini kot, kalau sempat insyaAllah. Cikgu akan sharekan pada kamu, so kamu ada masa lah untuk tengok weekend ni. And also, skema cikgu bagi nantilah. Cikgu akan bagi kamu mark scheme lah. Okay. Ada sebarang masalah? Ada mana-mana soalan yang kamu nak cikgu tunjuk semula? Clear ke? Cikgu, Ya. nak tengok balik soalan insurans yang Insurance. yang B. B. Okay, sekejap. Tu juga ya, cikgu dah disable ni pula, tutup pula. Sekejap, insurance B, insurance. Yang Cik Suman ni ke? Cikgu. Ya. Okay, insurance ni dia memang pening-pening sikit, tapi kamu kena faham konsep dia lah. Sebab sometimes orang dia punya nilai harta itu patut boleh diinsurancekan, nilai dia dah diberi 760,000 tapi mungkin dia tak mahu bayar insurance full. Sebab bila dia ambil full amount, mahal lah monthly dia. So maybe dia bayar sikit-sikit, tu yang soalan ni keluar. Dia kata calculate amount of compensation and dia boleh receive kalau dia insure dia punya shop at the sum of 500,000 je. Tak sampai pun cover. Maksudnya dia tak cover 260,000 lagi. Kurang daripada yang nilai boleh insurance. Okay. So ini kita kena faham lah istilah-istilah co-insurance, deductible. So ni ada masalah ke? Tadi Yasmin tak sempat tanda ke? Okay. Ada lagi siapa-siapa nak cikgu tunjuk slide mana-mana? Tak sempat cikgu nak proceed section C memang tak sempat. So kita completekan section B ni. Ada lagi?
Cikgu bagi skema jawapan, kamu boleh semak. Cikgu bagi masa lah hingga weekend. So kamu ada masa untuk semak dan kira markah ni. Cikgu nak collect markah. Yang ni Google Meet ni cikgu record, so nanti cikgu up di YouTube. So korang boleh refer semula jika perlu, dan juga ni untuk kawan-kawan kamu lah yang bervaksin hari ni. Video cikgu akan sediakan lah untuk each part lah, part A, part B, part C. InsyaAllah harap-harap sempat hari ni. Kalau sempat hari ni, esok. So you have time lah over this weekend. Ada sebarang soalan? Oh, by the way, esok interaksi kita Form 5 kan? Esok ada parents yang nak masuk untuk nak bertanya cikgu pasal maths ke? Tak tahu cikgu. Tak apalah, cikgu tunggu je esok. Dah lah sesi maths esok lewatnya. Rasa pukul 2:30 ke pukul 2 tau. Tak apalah. Siapa nak bertanya-tanya tu masuk. Kalau tak nak bertanya pun tak apa. Boleh PM. Okay, ada lagi masalah? Kalau tak ada, cikgu stop dulu presenting. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okay. So, stop presenting. Alright. Cikgu nak ambil dulu kehadiran. So, mungkin kita habis awal sikit lah. Tak apalah ya. Halal Cikgu stop recording dulu. Stop dulu record.